Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kajian representasi partikel wacana Allah dalam terjemahan surah Yasin di Malaysia. Saya perkenalkan diri, iaitu saya Muhammad Sufian Ismail dan rakan-rakan saya Anida Sarudin, Syamsuddin Abu Bakar, Mubin Muhammad Nur, Muhammad Fahrul Razi Ismail dan juga Muhammad Faizul Hafiz A. Razak. Baik, kita terus kepada pengenalan berkaitan dengan partikel wacana yang sering digunakan oleh masyarakat Malaysia khususnya. Terdapat pelbagai fungsi penggunaannya. Kalau kita perhatikan di sini, antaranya ialah menghasilkan pelbagai interpretasi yang mencakupi aspek interpersonal, kognitif dan struktural. Partikel ini juga berfungsi untuk meluahkan perasaan, pemikiran, identiti individu serta digunakan untuk mencerminkan ketidakfasihan berbahasa. Dan partikel yang difokuskan dalam kajian ini ialah partikel wacana Allah, yang mana partikel wacana Allah ini merupakan satu entiti bahasa yang unik disebabkan oleh penggunaannya yang tidak kita panggil tidak mengikut aturan ataupun tidak dibuat secara terancang oleh seseorang individu semasa berbicara. Jadi dalam kajian ini kita cuba melihat partikel wacana Allah yang digunakan dalam terjemahan Al-Quran. Dan dalam Al-Quran itu kita memilih satu surah, iaitu surah Yasin. Saya terus kepada Baik, untuk metodologi kajian ini kita telah gunakan satu perisian Atlas TI 24, yang mana kita telah menggunakan satu prosedur, iaitu prosedur analisis Atlas TI bersistematik Ismail 2024, yang mana menggunakan prosedur ini kita dapat menganalisis data teks ini secara tersusunlah. Cuma dalam kajian ini prosedur ini kita hanya guna pada tahap satu, iaitu pada tahap noticing, yang mana kita melihat menjana pengukuran itu pada peringkat awal. Kemudian dari segi data pula, kita telah gunakan 18 data terjemahan surah Yasin, iaitu yang terdiri daripada bentuk naskah Al-Quran, bentuk digital dan juga bentuk naskah kecil surah Yasin itu sendiri. Jadi keseluruhan data adalah 18 data terjemahan. Baik, ini dapatan dan perbincangan hasil analisis. Yang pertama, kita dapati terdapat satu corak yang menunjukkan persamaan penggunaan partikel wacana Allah. Kalau kita tengok sini, paparan jadual ini, kita dapat tengok pada petak-petak merah yang menunjukkan persamaan yang 90 atas pada 90% sama setiap terjemahan tersebut. Dan bila kita perhatikan, terjemahan ini sebenarnya diwakili oleh terjemahan satu sahaja naskah Al-Quran dan 5 lagi adalah digital. Kalau saya bacakan di sini, naskah Al-Quran yang pertama ialah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Kemudian Al-Quran Melayu, Al-Quran terjemahan bahasa Melayu lengkap 30 juz, yang ini adalah dalam bentuk digital. Kemudian Muslim Pro, seterusnya Smart Quran, seterusnya surah .my terjemahan Al-Quran bahasa Melayu, dan seterusnya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Ini merupakan 6 terjemahan yang kita dapati apabila terjemahan ini mempunyai persamaan dengan satu terjemahan yang popular dalam kalangan kita sebagai terjemahan bahasa Melayu yang kita panggil primer, ataupun yang tidak diterjemahkan ataupun diambil daripada mana-mana bahasa sebelumnya, iaitu Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kita dapati hanya ada 6 saja persamaan di sini, iaitu diwakili oleh Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Kemudian yang 5 lagi adalah terjemahan yang diambil daripada dalam bentuk digital.
Terjemahan ini kita namakan sebagai terjemahan primer. Saya teruskan. Berbeza dengan dapatan sebelum ini oleh Ismail dan sahabat-sahabatnya 2022, yang mana dia telah mendapati ada 4 terjemahan yang sama, iaitu yang pertama tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Al-Quran Mushaf Malaysia dan terjemahan, Al-Quran Al-Karim dan terjemahan Al-Kamil, dan seterusnya Smart Quran. Kalau kita tengok dengan kajian sekarang, hanya Smart Quran saja yang sama. Yang nombor 2 ni dan nombor 3 ni, iaitu Al-Quran Mushaf Malaysia dan juga Al-Quran Al-Karim dan terjemahan Al-Kamil ini tiada dalam senarai analisis terbaru. Apabila diperhatikan, didapati sebenarnya analisis sebelum ini tidak melihat kepada penggunaan partikel wacana Allah yang mana berlaku 2 kali dalam satu ayat. Dalam satu ayat tu ada terdapatnya 2 kali penggunaan partikel wacana Allah. Kajian sebelum ini hanya merujuk kepada apabila ada 2 kali pun dia hanya merujuk kepada satu. Seterusnya, terjemah analisis sebelum ini hanya menggunakan 9 data. Sebaliknya analisis terbaru ini kita telah menggunakan 18 data terjemahan Al-Quran. Baik, untuk dapatan seterusnya, kalau kita perhatikan sini, saya gariskan sini petak yang berwarna kuning, berwarna merah dan juga berwarna hijau. Kalau kita perhatikan, petak berwarna merah ini diwakili oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terjemahan, yang mana petak berwarna merah ini dalam analisis ini dikenali sebagai terjemahan sekunder. Terjemahan sekunder ini diwakili oleh Al-Quran Al-Karim. Kalau kita dapat perhatikan petak di bawah ni, Al-Quran Al-Karim dan terjemahan Al-Kamil. Al-Quran Amazing 33, Panduan Al-Quran untuk Hidup Anda 2016. Al-Quran Tajwid dan terjemahan 2012. Al-Quran Digital Haji Johari. Ini merupakan naskah kecil bila diberi nama macam ni, naskah kecil surah Yasin. Haji Johari, Haji Alias, Muhammad Arshad Ahmad dan juga Yasin terjemahan tahlil. Kalau kita perhatikan sini, ada tiga terjemahan yang berbentuk naskah Al-Quran, 1 terjemahan digital dan 3 lagi adalah dalam bentuk naskah kecil surah Yasin. Ini kita panggil terjemahan sekunder, yang mana terjemahan ini sebenarnya telah dialih bahasa ataupun dirujuk semula terjemahannya daripada bahasa Indonesia. Hal ini kita dapati pertamanya melalui Al-Quran Amazing lah, yang kalau kita melihat kepada prakata penerbitnya jelas menunjukkan bahawa Al-Quran ini merupakan Al-Quran yang telah diterjemahkan semula dalam bahasa Indonesia. Baik, seterusnya kalau kita perhatikan, petak seterusnya ialah yang berwarna kuning, yang ini diwakili oleh 4 terjemahan Al-Quran, iaitu Al-Quran Al-Karim Mushaf Al-Farid, Al-Quran Mushaf Malaysia dan terjemahan 2007, Surah Yasin Tahlil dan Doa Asma Al-Husna dan juga Al-Amin. Kalau kita perhatikan di sini, terjemahan ini diwakili oleh 2 daripada bentuk Al-Quran, 1 dalam bentuk digital dan 1 lagi dalam bentuk naskah kecil. Corak ini sebenarnya kita kenali dalam analisis ini sebagai satu corak persendirian, yang mana corak ini tidak mewakili, kalau kita lihat agak jauh bezanya dengan terjemahan-terjemahan penggunaan partikel wacana Allah dalam terjemahan yang kita kenali sebagai terjemahan sekunder sebelum ini. Dan akhir sekali, kalau kita lihat ada satu warna hijau, petak yang warna hijau. Dalam terjemahan ini kita kenali sebagai terjemahan yang ganjil, yang mana terjemahan yang ganjil ini hanya diwakili oleh satu saja terjemahan, iaitu kalau kita perhatikan sini, sebenarnya terjemahan ini diwakili oleh Yasin Tahlil dan Doa, terbitan PTS Edah Sendirian Berhad. Ini saja terjemahan.
yang tidak ada benda-benda yang ada partikel wacana yang sama, tetapi hampir keseluruhan penggunaan partikelnya adalah berbeza dan kita tidak dapat melihat corak yang menunjukkan persamaan yang terdekat dengan pola-pola terjemahan-terjemahan lain. Baik, sebagai kesimpulannya, berdasarkan perbincangan dapatan kajian, pola penggunaan partikel wacana Allah dalam terjemahan surah Yasin dapat dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu petak merah, kuning dan hijau. Petak merah mencerminkan terjemahan sekunder seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran Amazing yang berasaskan teks dari bahasa Indonesia. Petak kuning mewakili terjemahan yang tidak dapat dikenal pasti sama ada primer atau sekunder, namun berpotensi sebagai terjemahan persendirian. Sementara itu, petak hijau melibatkan satu terjemahan ganjil, iaitu Yasin Tahlil, doa yang mempunyai pola ganjil dalam penggunaan partikel wacana Allah. Kajian ini juga menunjukkan perbezaan dari segi bilangan data, jenis terjemahan yang dianalisis dan perincian analisis, iaitu kajian semasa melibatkan lebih banyak data yang lebih perincian berbanding kajian terdahulu yang menyumbang kepada dapatan yang berlainan. Baik, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.